Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-161. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-124 dan 125 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hazihi imana. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Dan apabila diturunkan sesuatu surah dari Al-Quran, maka di antara mereka yang munafik, ada yang bertanya secara mengejek, siapakah di antara kamu yang imannya bertambah disebabkan oleh surah ini? Adapun orang yang beriman, maka surah itu menambahkan iman mereka, sedang mereka bergembira dengan turunnya. Adapun orang yang ada penyakit kufur dalam hati mereka, maka surah Al-Quran itu menambahkan kekotoran kufur kepada kekotoran, yakni kufur yang ada pada mereka, dan mereka mati sedang mereka berkeadaan kafir. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa pada ayat terdahulu membincangkan mengenai perang dan jihad. Ia ditujukan kepada orang beriman yang sentiasa berusaha memperbaharui takwa mereka. Manakala pada ayat ke-124 dan 125 surah At-Taubah ini berbicara perihal perbezaan di antara orang mukmin, orang munafik dan orang kafir. Bagaimana sikap mereka apabila diturunkan wahyu Al-Quran? Sifat orang beriman, apabila menerima ayat Al-Quran, maka ia akan menambahkan iman mereka disebabkan mukjizat tersebut yang mengandungi bukti-bukti kebenaran. Sehingga kan setiap ayat yang turun maupun berulang kali mendengarnya, ia tetap menambahkan keyakinan kerana ayat-ayat tersebut datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-dua ayat ini menggambarkan dua manfaat besar yang diperolehi oleh orang yang beriman, iaitu pertambahan iman dan kegembiraan buat mereka. Manakala bagi orang munafik dan kafir,
terdapat juga dua keburukan yang akan mereka perolehi, iaitu kekotoran jiwa serta mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-124 dan 125 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa para munafik di zaman Nabi, apabila diturunkan ayat-ayat Al-Quran dan Nabi SAW menyampaikan kepada mereka, maka di antara orang munafik dan mukmin yang lemah imannya, ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya oleh ayat ini, sehingga mempercayai bahawa Al-Quran itu datang dari Allah dan membenarkan bahawa Muhammad itu seorang yang benar. Oleh itu, iman yang disusuli dengan ketundukan jiwa tentulah akan menambah iman seseorang dengan turunnya Al-Quran melalui pembacaan dan mendengar secara langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan itu melalui firman-Nya. Adapun semua orang yang beriman kepada Allah, Rasul-Nya dan orang yang telah disinari oleh cahaya Islam, sudah pasti ayat atau surah ini telah menambah keimanan, keyakinan dan ketenangan di dalam hati mereka. Manakala orang yang jiwanya penuh keraguan dan kemunafikan yang zahirnya menampakkan Islam, tetapi hatinya masih kufur, sudah tentu ayat atau surah ini menambahkan lagi kekufuran dan sifat nifak di dalam diri mereka. Hal ini terus-menerus mempengaruhi jiwa sehingga mereka mati dalam kesesatan. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-124 dan 125 surah At-Taubah ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahu tentang sikap orang munafik. Ketika turunnya sesuatu surah Al-Quran, kebiasaannya mereka tidak memberikan sambutan yang baik kepada sesuatu surah itu. Sebaliknya, mempermainkan dan memperolok-olokkannya. Contohnya, ialah mereka mengatakan bahawa siapakah di antara mereka yang bertambah iman dengan sebab turunnya surah itu. Dalam keadaan seperti itu, maka tiada seorang pun di antara mereka yang beriman dengan ikhlas dan tulin. Manakala orang yang hati mereka berpenyakit, ada sifat munafiknya, maka mereka akan bertambah sesat dan akan mati dalam keadaan kafir. Seterusnya, Al-Quran mengajukan soalan kepada mereka, iaitu, tidakkah mereka mampu berfikir bahawa rahsia hati dan sifat munafik mereka selalu sahaja didedahkan Allah Subhanahu wa taala pada setiap tahun, sama ada 1 atau 2 kali. Namun mereka tidak juga ingin kembali ke jalan kebenaran. Turut dijelaskan juga bahawa setiap kali ayat Al-Quran mendedahkan isi hati mereka, pasti mereka akan hilang dari pandangan di antara sesama mereka. Keadaan ini sama ada disedari atau tidak oleh orang yang beriman, menunjukkan kegelisahan mereka. Orang seperti ini ialah orang yang bodoh lagi dungu. Seterusnya, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-124 dan 125 surah At-Taubah ini, telah banyak ayat terdahulu menyebut perangai, kelakuan dan sikap orang munafik. Maka ayat ini merupakan penghujung peringatan di dalam surah At-Taubah tentang sikap mereka supaya orang mukmin dapat mengambil pengajaran dan menjauhi perbuatan tersebut. Ayat ini juga memberi peringatan bahawa orang munafik selalu hadir di dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu mendengar ucapan serta surah dan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan, akan tetapi jiwa mereka munafik. Mereka hanya mendengar,
bukan untuk mentaati, melainkan untuk mencari lubang-lubang untuk melepaskan diri daripadanya. Oleh itu, apabila turunnya ayat Al-Quran, mereka mempersoalkan kepada mukmin yang lain, adakah di antara kamu percaya dengan ayat ini? Dan lain-lain pertanyaan yang menunjukkan keraguan hati kepada orang lain. Walhal orang mukmin dan munafik, mereka turut sama mendengar ayat-ayat Al-Quran. Bezanya ialah orang mukmin apabila mendengar ayat Al-Quran akan menambahkan keimanan mereka, manakala orang munafik apabila mendengar ayat Al-Quran akan menambahkan keraguan kepada mereka dan memberi kesan kepada orang lain. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-124 dan 125 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Kesimpulannya, ayat ini menjelaskan bahawa iman seseorang itu dapat bertambah dan berkurang, seperti mana yang dijelaskan oleh para ulama salaf dan ulama khalaf. Begitu juga dengan orang munafik dan kafir, akan menambahkan lagi keraguan dan kebimbangan yang telah ada di dalam diri mereka terdapat kebenaran wahyu dan mujizat Al-Quran. Demikianlah kesimpulan dari sikap orang munafik yang hatinya sakit dan dibutakan penglihatan mereka daripada menerima kebenaran setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran. Natijah yang mereka perolehi adalah kecelakaan yang menimpa diri mereka dan menjadi penyebab kesesatan, kebinasaan serta kehancuran buat diri mereka sendiri di dunia dan di akhirat kelak. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-124 dan 125 surah At-Taubah ini ialah, pertama, orang beriman apabila berinteraksi dengan mukjizat Al-Quran pasti akan menambahkan keimanan, kerana padanya terdapat bukti-bukti keagungan Allah dan cahaya petunjuk kepada semua manusia hingga hari kiamat. Kedua, iman dan Islam merupakan nikmat terbesar yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk setiap hamba-Nya. Maka sifat orang munafik membantu untuk memurnikan jiwa orang beriman, sentiasa bersabar dalam menghadapi musibah dengan iman yang lebih kuat dan jiwa yang lebih yakin. Ketiga, sifat orang munafik perlu dijadikan peringatan bagi orang beriman supaya dapat mengeluarkan diri mereka daripada tergolong dalam golongan tersebut, kerana neraka akan menanti mereka. Sifat-sifat tersebut telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara jelas di dalam Al-Quran. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.